sedikit tentang gerakan baca sambil menunggu. Kita mula dengan pra-penubuhan ya. Maknanya sebelum tertubuhnya gerakan baca sambil menunggu, saya telah pun mula mengagikan sedikit majalah ke tempat-tempat awam seperti di hospital, terutama ketika saya buat check up bulanan semasa sedang mengandungkan anak kedua saya. Pada ketika itu saya lihat rak buku ada, tapi pilihan bahan-bahan bacaan amatlah terhad. Ini macam yang ada cuma jurnal perubatan ataupun majalah yang sudah buruk. Jadi dengan perut yang besar tu, saya bawa majalah dari rumah dan saya susun di hospital tersebut. Pada tahun 2007 tahun 2008 saya beli kereta pertama saya, kereta Produa Viva. Setelah dalam 8 tahun saya tak memandu, dan saya rasa skill untuk bawa kereta tu sedikit menolong saya untuk membuat gerakan seperti ini ya. Ini adalah salah sebuah projek sebelum tertubuhnya gerakan baca sambil menunggu ya. Ini sudut bacaan untuk tadika anak saya. Masa tu masa dia 6 tahun lah. Rak buku tersebut saya sumbangkan sendiri, yang ini sumbangan peribadi, dan buku-buku saya beli melalui sumbangan wang yang saya kutip daripada rakan-rakan sepejabat. Di mana resit pembelian buku saya akan pulangkan balik kepada setiap penyumbang, yang mana resit ini boleh digunakan untuk claim rebate income tax. Jadi it's a win-win situation. Kita dapat menyumbang buku dan ya, saya fikir sebagai seorang accountant kan. Anda semua dah buat tax juga semua. Okey, penubuhan rasmi. Saya rasa group ni agak kira seperti adik lah kalau dibandingkan dengan gerakan baca ad dan Ramli Awam Mursyid semua. Saya kagum tengok members dia orang, ahli dia orang memang ramai. Sebab kami cuma sekarang hari ini ada 620 orang saja ya. Matlamat sebenarnya secara dasarnya kami ingin menjadikan tabiat membaca itu sebagai sesuatu yang cool. Maknanya siapa-siapa pun boleh membaca, bukan setakat penulis ataupun orang intelek saja yang boleh baca, tetapi sesiapa pun boleh. Okey, statistik terkini lebih kurang 2,000 lebih lah, lebih kurang bacaan telah diagihkan kepada 40 pelbagai institusi di 7 negeri di semenanjung Malaysia. Okey, mengapa menunggu? Kita walaupun dah hidup dalam zaman IT yang canggih, ada iPad semua, tapi saya rasa kita tak boleh lari daripada terpaksa menunggu ya. Waiting, kata orang, penantian itu satu penyiksaan. Menunggu bukan saja contohnya menunggu anak pulang dari sekolah, menunggu train, menunggu bas, menunggu untuk jumpa doktor, untuk menunggu makanan siap di gerai tom yam kegemaran kita. Jadi saya gabungkan menunggu ni dengan salah satu alasan yang kita biasa dengar daripada rakyat Malaysia tentang mengapa kita tak membaca, iaitu tak ada masa. Jadi saya gabungkan juga tu, jadilah gerakan baca sambil menunggu. Kerana setengah daripada kita kadang-kadang itu sajalah masa yang ada untuk kita untuk membuka buku, untuk membaca. Sebab bila dah balik rumah, dia tahu dah dengan anak-anak, tanggungjawab pada keluarga, lepas tu di pejabat lagi, dengan kerja lagi. Jadi saya kalau boleh nak menggunakan sepenuhnya masa menunggu tu untuk membaca. Bagaimana kami lakukannya? Pertama, dengan menunjukkan contoh yang bermula daripada diri kita sendiri ya. Kita sendiri mungkin kita dah ada habit, jangan tinggalkan rumah tanpa membawa wallet, beg tangan, jam, handphone. Dan why not kita tambah lagi satu, jangan tinggalkan rumah tanpa buku. Betul, kalau yang bagi Islam bagi kita ni, kita boleh bawa Al-Quran yang Al-Quran tafsir yang bersaiz compact ataupun surah Al-Maturat yang bersaiz compact. Kita boleh baca ketika dalam kereta api, dalam bas, dalam keselakaan lintas. Sebab saya minda yang kosong, menunggu kosong. Bab kata pepatah Inggeris, an idle mind is the devil's workshop.
Maknanya kalau minda tu tak dipenuhkan semasa menunggu tu, dia akan boleh mendatangkan fikiran-fikiran negatif, dan juga boleh menyebabkan stres ya. Sebenarnya saya pernah dapat satu ni risalah daripada Kementerian Kesihatan. Punca stres di kalangan rakyat Malaysia ialah salah satunya ialah menunggu lama. Jadi siapa yang biasa contohnya terpaksa menunggu LRT, train tu memang faham sangat lah macam mana ya. Okey, satu lagi setting an example, maknanya menjadikan contoh pada orang lain. Satu lagi kepada anak-anak kita, kalau kita nakkan anak-anak kita sama-sama membaca, kita sebagai ibu bapa sepatutnya menunjukkan contoh kepada mereka. Pada saya tak cukup lah dengan kita beli buku, spend beribu-ribu ringgit beli buku kat rumah buat library ke, tapi kalau kita sendiri tak menunjukkan contoh kepada anak-anak, iaitu dengan membaca bersama-sama pada orang, bawa ke perpustakaan ke, mereka takkan dapat minat tu. Sebab kanak-kanak ni dia belajar dengan apa yang mereka lihat ya, bukan apa yang mereka dengar. Macam kita suruh baca, tapi kalau kita sendiri tak buat, dia insyaAllah takkan berhasil pada saya. Ini ialah salah satu aktiviti utama kami ya, iaitu mengagikan buku ke hospital dan klinik. Okey, pertama sekali kami kumpul majalah-majalah ni daripada ahli-ahli grup, daripada rakan-rakan sepejabat, daripada jiran-jiran, jiran tetangga, dan siapa saja yang ada majalah-majalah yang terpakai, yang masih elok, dan elok-eloknya majalah ilmiah, dan kami kumpulkan, kami bersihkan dan lekatkan dengan pelekat grup. Masa sekarang pelekat grup ni, masa dulu saya tempah tapi agak kos ni juga mahal juga, jadi saya buat style baru lah. Beli pelekat kosong dan kami copkan dengan rubber stamp dari grup Gerakan Baca Sambil Menunggu. Selain itu kami juga ada membuat stiker yang mengatakan memberi tahu pada para pembaca supaya memulangkan semula majalah yang telah dibaca kepada tempatnya, ataupun membaca bahan-bahan ini dengan cermatlah supaya dia tahan lama. Okey, ini kebanyakan hospital kerajaan yang saya pergi, rak-raknya kosong. Yang ada cuma risalah perubatan dan saya tengok majalah ke ada pun, tapi dia tinggal isi je, ataupun dah macam kalau kata orang tu macam belacan lah, dah memang ada buruk sangat. Jadi the first thing kita buat, pertama sekali kita minta izin dengan jururawat, dengan tuan rumah lah. Hanya dengan kita jumpa dengan jururawat, kita beritahu kita pasal kami daripada Gerakan Baca Sambil Menunggu dan kami ingin melimpahkan majalah ke sini lah. Beberapa projek yang kami telah buat, iaitu di Hospital Ampang, di Hospital Besar Kuala Lumpur, klinik pakar kanak-kanak, Hospital Kuala Lumpur. Jadi kalau sesiapa yang dah ada join group kami di Facebook, ada lagi banyak lagi lah projek yang kami telah jalankan. Selain daripada hospital dan klinik, kami juga ada venture ke sekolah, ke tempat ibadat seperti surau dan masjid, ke penjara wanita Kajang, dan ini kita juga lah klinik pediatrik. Dan di sekolah ni saya tak boleh cakap macam dia lebih kurang macam program nilam, cuma kita sediakan sudut bacaan di kelas-kelas yang bakal menghadapi peperiksaan besar seperti SPM atau PMR. Kebanyakan majalah yang kami letak ialah seperti Reader's Digest, majalah-majalah terbitan DDP ya. Actually sekolah Raja Abdullah ni sekolah adik saya yang dulu. Kebanyakannya sebahagian besar yang pelajar ni ialah berketurunan Cina. Pada saya, matlamat kami nak letak majalah di situ ialah untuk memperbaiki lagi penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia untuk mereka, terutama dalam penulisan karangan bagi mereka yang bakal menghadapi peperiksaan. Okey, beberapa perancangan pada masa hadapan. Okey, mengikut laman seorang Kementerian Kesihatan, sekarang klinik kerajaan, hospital kerajaan ada 139, klinik kesihatan ada dekat 3,000, klinik pergigian ada 600 dan klinik satu Malaysia ada 54.
setakat ini kita baru sebahagian kecil saja daripada jumlah ini ya. Jadi salah satu program masa depan kalau boleh kami nak lebih aktif dalam mencari tempat-tempat lain untuk diletakkan bahan bacaan. Kalau dapat lah, saya nak turun ke klinik-klinik yang di bahagian pedalaman di mana saya tak pernah pergi lagi, tapi kita boleh cuba. Okey, bagaimana caranya? Satu, ini dengan cuba bekerjasama menjadikan satu smart partnership dengan penerbit ataupun dengan Kementerian Kesihatan. Ini adalah satu cara untuk dapatkan bahan-bahan bacaan, mungkin dengan kos yang minima, sebab kita tahu penerbit pun mungkin nak pun berniaga kan, tapi kita nak minta semua benda free ke tak. Satu lagi untuk Kementerian Kesihatan untuk kemudahan, maknanya memudahkan kami dari segi akses, dari segi tempat ke gitulah. Lepas tu satu lagi mendapatkan penajaan daripada syarikat korporat. Ini sebagai salah satu aktiviti CSR. Ini boleh dia selain daripada perubahan perpustakaan, mungkin syarikat korporat ini boleh menyumbangkan rak ataupun bahan bacaan untuk mereka yang memerlukan. Okey, ini saya rasa macam satu impian juga lah untuk GSM. Sebab di Amerika mereka ada buat campaign Get Caught Reading. Jadi menggunakan public figure sebagai ikon untuk mengajak rakyat mereka lebih suka membaca. Dan saya rasa personally cara ini lebih efektif daripada kita melantik seorang ikon pembacaan yang saya rasa mungkin dibayar mahal juga ya. Saya rasa ini lebih efektif tu sebab sebagai role model kita nakkan terutama sekali golongan belia, kanak-kanak meniru idola mereka. Dia cakap tentang public figure, dia tak semestinya artis atau penyanyi atau pelakon, tapi juga penulis, tokoh korporat, ahli sukan dan sesiapa juga yang rasanya boleh memberi impact kepada gerakan untuk gerakan membaca, tak semestinya sambil menunggu tapi membaca in general. Ini sebab saya rasa satu lagi industri animasi di Malaysia pun dah bertambah maju. Saya jadi macam satu cara lagi untuk mengajak kanak-kanak membaca ialah dengan menggunakan watak-watak kartun. Kami dah ada, tapi so far ada 3 je lah. Tapi insyaAllah akan bertambah lagi. Sebab terima kasih juga kepada ahli-ahli guru kami yang banyak lubang-lubang ya. Ada ahli-ahli kelab peminat mereka ni mereka menolong dari segi ini. Okey, saya rasa tak sampai 20 minit ni, tapi saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya, dan kepada kedua ibu bapa saya kerana menunjukkan contoh yang baik untuk kami, adik-beradik kami 9 beradik ya, kerana menjadikan bahan-bahan bacaan di rumah, kerana memberikan satu environment yang sangat kondusif untuk kami menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.